Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, siaran langsung, namun balik pulau menangis dengan hujan yang lebat, maka siaran ini terpaksa dirakam dan akan dimuat naik semula selepas siaran bual bicara ini tamat. Okey Tuan Haji? Ya, saya. Tadi kami seronok dah tadi. Betul. Dah masuk dah ke topik yang hangat. Gear 1, gear 2, gear 3. Rupanya kita bercakap ni muka-muka kita yang putih gebu dua-dua orang ni. Orang Malaysia tak tengok Tuan Haji. Tak apa, soalan jelas tadi. Tapi kita tak boleh ambil risiko. Sebab internet tak laju, internet telah pun beri kesan oleh hujan di pada malam ini, maka eloknya kita rakam dan kita teruskan. Di situ ini poin satu lagi, nampak? Bila otak ni suka kritik ni dia nampak sangat. Kalau di Sabah naik atas pokok untuk mendapatkan internet, di Sarawak mungkin terpaksa duduk atas sungai untuk mencari internet yang laju. Ini di Penang sekalipun, internet pun macam chip semua, sekejap ada, sekejap tak ada. Okey Tuan Haji? Ya, saya. Musim PRU15. Kempen daripada bermulanya penamaan calon 5 November sehinggalah ke hari ini masuk hari yang keempat kelima dah. Kalau kita tengok dari cara-cara berkempen daripada Perlis sampailah ke Sabah, dilihat agak tidak semeriah seperti PRU14. Mungkin dengan keadaan cuaca yang hujan lebat, sana sini pun dah start mulai air makin naik. Sungai-sungai pun semakin tinggi. Tetapi sebelum itu Haji, saya nak Haji bagi mukadimah Haji, kenapa tajuk ini dipilih PRU15? Apa kehendak rakyat? Ya, kita tidak boleh lari pada hakikat Saudara Fazli. Kita berada dalam musim pilihan raya umum yang ke-15. Dan musim pilihan raya umum ni melibatkan secara khusus kempen-kempen pilihan raya, calon-calon yang cuba menawarkan pilihan-pilihan masing-masing, janji-janji masing-masing, kehendak-kehendak rakyat. So kita sebenarnya memilih tajuk pada hari ini sebab pilihan raya umum adalah satu senjata utama rakyat. Pada masa inilah segala rungutan rakyat, segala komplain rakyat wajar ditafsirkan melalui pengundian di peti undi. Dan pada masa inilah rakyat inginkan suatu keadaan di mana mereka mengharapkan, mengkehendakkan ada perubahan. Apakah perubahan yang mereka harapkan? Kita tak boleh lari pada hakikat. Menjawab juga secara langsung kepada soalan ketidakmeriahan daripada P001 sampai P222 kempen tahun ini adalah kerana kelesuan politik. Kelesuan kepada sistem parti politik yang rakyat telah lihat semenjak PRU14. Rakyat dah tidak boleh terima dengan cara urus tadbir politik seperti ini. Itu yang menyebabkan ketidakmeriahan. Ya, bendera, banting dan sebagainya you nampak di sepanjang jalan. Ada calon daripada satu penjuru parlimen dia sampai ke hujung, ada poster selang tiap 200 meter. Tetapi kemeriahan para pengundi keluar untuk melihat, mendengar calon-calon adalah tersekat. Bukan kerana apa? Kelesuan politik. Itu sebab kita pilih topik pada hari ini. Dan saya perlu tekankan di sini, untuk kita faham kelesuan politik, kita perlu pergi kepada pasca PRU14. Pasca PRU14. Okey, sebelum itu untuk tak payah ceritalah, untuk pengetahuan semua, setiap daripada anda sudah pun mengetahui, saya telah pun dipilih secara rasmi pada 2 hari sebelum penamaan calon oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad untuk mewakili Parti Pejuang Tanah Air di Parlimen P053 Balik Pulau, Pulau Pinang. Dan kita berada. Tunggu Ustaz, tak ada lagi baju, tak ada tunjuk. Oi, mamu. Okey, sambung dulu. Lupa merah ya. Kita berada di markas. Ya. Bilik gerakan P053 calon Fazli Osman. Rakaman ini dilakukan
Bukan di studio kami seperti biasa di balik pulau. Dan baju pejuang ini, belakang pun bendera pejuang. Frame live pun nanti yang anda akan tengok tertulis di situ, undilah pejuang. Kenapa pejuang? Seperti biasa, mulut ni tak ada orang paling kerusi kat saya sini lah, tak ada anak. Belum lagi. Seperti biasa, Parti Pejuang Tanah Air dipimpin oleh negarawan ulung dunia Islam Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, bersih, cekap dan amanah, tidak seperti pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang lebih tepat dikenali sebagai penyangak 2.0. Manakala pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saya boleh cakap tu ya kah? kena ikhlas dan jujur. Ikhlas dan Apa jujur. pandangan Sebelum anda ni jadi jujur. moderator seronok ya bantai. Ya. Hari ni pun takut lah lagi. Dah tak boleh. Terlanggak sana, terlanggak sini dah. Tak apalah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang siang malam berzikir, bila aku jadi PM, bila aku jadi PM. Teruskan perjuangan anda sehinggalah 19 November 2022. Dan satu lagi pengurusi, iaitu pengurusi pengkhianatan negara terbesar, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga good luck pada anda. Okey Tuan Haji. Ya saya. Bila kita duduk dua orang, tak pernah yang tak laser dia kata. Mulut jahat. Saya tak tahu lah mulut Haji jahat kan mulut saya jahat. Bukan mulut saya. Oh bukan mulut Haji. Pasti. 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 Anda yakin? Saya yakin. Okey. Saya pun tak tahu mulut siapa jahat. Selama ini hari bertahun-tahun kita bersiaran. Namun Haji, Ya. bila kita cakap, saya nak mulakan soalan pertama saya kepada Tuan Haji. Daripada pergelih, Haji sebut tadi P001 sampailah P222. Setiap parlimen mempunyai demografi, geografi, semuanya berbeza-beza. Ya betul. Di Kangak, kempen di Kangak tidak boleh dibawa cara berkempen itu ke Sabah. Begitu juga di Johor tidak boleh dibawa kempen itu ke Kota Baru Kelantan. Adakah itu juga menunjukkan pemikiran rakyat di setiap parlimen itu berbeza-beza mengikut keadaan setempat, keadaan budaya mereka, ataupun bagaimana Tuan Haji? Baik, sebenarnya perkara itu ada memainkan peranan. Okey. Demografi, geografi, budaya dan keperluan rakyat di kawasan masing-masing memainkan peranan di atas pilihan calon yang menawarkan diri sebagai ahli Dewan Rakyat. Tetapi bagi saya yang lebih penting sebenar-benarnya adalah kehendak rakyat pada kali ini jauh berbeza daripada perkara ini. Secara keseluruhannya, sama ada dari Perlis sampai ke Sabah sekalipun, keperluan rakyat ini nak melihat suatu perkara yang berteraskan kepada kejujuran dan keikhlasan. Kerana apa? Seperti yang saya sentuh tadi, pasca PRU 14, rakyat dah lihat bahawa sistem tadbir urus politik berpaksikan kepada konsep parti politik yang sedia ada tidak lagi relevan, tidak lagi boleh dipercayai. Malahan ia menyumbangkan kepada kejahanaman negara. Apa yang kita lihat? Pertama sekali, selepas jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional PRU 14, rakyat memang teruja. Rakyat nak melihat suatu perubahan, suatu kemajuan ke arah baik untuk negara. Di bawah teraju Perdana Menteri 7 pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir, dan 4 parti yang menjadi teras Pakatan Harapan. Tetapi sebaliknya, kegolojohan beberapa pihak dalam Pakatan Harapan yang rakyat tahu. Bukan rakyat bodoh, rakyat tahu. Tapi buat tak tahu pun banyak juga. Ada juga buat tak tahu. Tapi kalau kita nak analisa, di sini yang mana yang rakyat tahu adalah tuntutan-tuntutan tidak bermoral, tuntutan-tuntutan peramatan untuk penyerahan kuasa daripada Tun Dr. Mahathir kepada pemimpin Pakatan Harapan yang lain, iaitu Anwar Ibrahim, yang mana dituntut dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dalam keadaan itu rakyat tahu bagaimanakah kerajaan nak berfungsi, bagaimanakah kerajaan melaksanakan polisi-polisi yang perlu untuk rakyat. Itu yang menjadi tugas pertama kepada permasalahan pada ini. Tiba-tiba ada pula sebahagian lain, segolongan kecil
dalam Pakatan Harapan yang mempunyai niat jahat, tidak menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membendung apa yang dikatakan kesalahan-kesalahan EAP atau sebagainya, tapi melarikan diri sebagai seorang pengecut, lari keluar daripada Pakatan Harapan dan menjatuhkan kerajaan tersebut yang mempunyai mandat rakyat pada ketika itu dan mengikut perlembagaan. Tidak ada pilihan lain untuk Perdana Menteri ke-7 melainkan meletakkan jawatan. Itu di bawah perkara 43.4. Seringkali kita bincang. Sesiapa yang melanggar peruntukan perlembagaan, peruntukan perundangan, semestinya akan menjahanamkan negara. Tapi orang yang ikut perlembagaan, yang letak jawatan disebabkan majoriti telah hilang, sekarang dikatakan penyebab masalah. Itu adalah satu pendustaan pada ketika itu sehingga sekarang. Nah, balik kepada isu pada masa itu. Apa yang kemudian yang berlaku? Muhyiddin mengulurkan tangan, menarik naik daripada lembah hina parti UMNO yang telah kalah. Sedangkan semasa kempen PRU 14, dia mengatakan no UMNO, no PAS. Boleh tengok video di YouTube. Bukan saya kata, Muhyiddin yang kata. Dia mengulurkan tangan menjadikan mereka akan kongsi kerjasama menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional semenjak 1 bulan Mac 2020. Apa yang berlaku? Ya, pada masa itu selain daripada permasalahan tadbir urus negara, kita ada masalah COVID. Satu dunia mengalami masalah COVID. Tapi apa yang berlaku pada masa itu? Kerajaan dalam alasan masalah COVID tidak dapat memendung permasalahan sosioekonomi rakyat. Orang hilang kerja, perniagaan tutup, pengangguran, tidak ada makanan di atas meja, terutamanya untuk P40. Orang mengkibarkan bendera putih. Apa yang diumumkan? 650,000 juta, 650 bilion kononnya untuk merangsang ekonomi. Kalau dirangsang ekonomi sampai ke tahap baik, soalan yang perlu rakyat tanya, kenapa pada masa itu ada bendera putih? Rakyat tahu, rakyat sedar tidak ada kesan positif yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu. Dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak berani keluar untuk menghadap soal jawab daripada pihak pemerintah. Dia digelar sehingga sekarang sebagai bapa perutusan. Itu sahaja kerja dia. Sampai ke hari ini, saya mencabar rakyat tanya calon-calon Perikatan Nasional, ada atau tidak perbelanjaan 650 bilion itu dibentang Parlimen sepenuhnya. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Seperti mana yang wajib perlu di bawah perlembagaan perkara 100 sampai 102. Setiap belanja negara daripada kantong perbendaharaan, duit rakyat perlu dibentang dijawab di Parlimen. Walaupun dalam keadaan darurat. Selepas darurat boleh. Tiada masalah. Ya, dilakukan darurat. Apa tujuan dilakukan darurat? Cuba belik balik kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh para pemimpin, fakta-fakta yang ditampilkan. Pada masa itu Muhyiddin Yassin sudah pun hilang majoriti dengan pengumuman yang dibuat oleh Nur Jazlan. Baca begitu juga oleh Nazri Pada Rengas. 114 sudah jatuh. Razali sudah menyatakan tidak menyokong. Sudah 110 pada masa itu. Dan di manakah hak dia menjadi Perdana Menteri? Untuk mengelakkan persoalan itu ditampilkan, dia berlari ke Istana Negara meminta darurat, yang kemudian yang kali kedua dianugerahkan. Darurat dipergunakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk kekal dalam kuasa. Kalau kekal dalam kuasa dan membantu rakyat, baik, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi di mana bantu rakyat? Apa yang nampak? Kabinet berpanjangan, lantikan duta-duta bertaraf menteri, lantikan pelbagai pihak kepada GLC. Makna kata gaji dibayar, allow dibayar, tapi kerja rakyat tak nampak kebaikan. Tak ada kerja pun. Tak ada kerja, PKP, PKP darurat, makan gaji buta. Kemudian mereka yang dihulurkan tangan oleh pengkhianat, mengkhianati pengkhianat. Memang dari satu sudut padan muka dia, tapi daripada sudut lain kesian rakyat. Mereka telah pun membuang parti UMNO yang diketahui jahat pada masa itu.
daripada sistem politik negara. Tapi yang membawa mereka masuk Muhyiddin Yassin. Rakyat tak boleh lupa perkara ini. Pokok pangkal kepada masalah yang kita hadapi sekarang, yang kita menanti hari undi PRU15, disebabkan dari segi analisa faktanya oleh Muhyiddin Yassin. Kalau dia tak melakukan pengkhianatan, maka besar kemungkinan kita berada dalam keadaan berbeza untuk PRU15. Nah, balik kepada isu tadi. Apabila UMNO mengkhianati dia pula, 18 Ogos 2021, Ismail Sabri naik jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri parti mana? Parti UMNO. Parti yang kalah PRU14 menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mereka mendapat balik kuasa urus tadbir. Itu yang menyebabkan pembuktian kebodohan strategi politik Muhyiddin Yassin. Dia telah hilang 3 negeri di bawah Bersatu pada masa itu. Johor, Melaka, Perak. Mana kita nak boleh terima perkara seperti ini? Dan pada setiap hari perkara ini berlaku, setiap masa perkara ini berlaku, apa yang ada dalam bibir para pemimpin politik, Muhyiddin Yassinnya, Ismail Sabrinya, mahupun Pakatan Harapan pada masa itu, adalah siapa nak pegang kuasa. Siapa nak pegang kuasa. Masalah rakyat tidak dipedulikan. Rakyat tahu perkara ini. Itu sebab rakyat lesu politik. Kemudiannya, tak apa menanti apa-apa perkara. Para pemimpin UMNO yang mempunyai pelbagai masalah di mahkamah, Zaid Hamidinya, Ahmad Maslan, Aziz Rahim, Bung Mokhtar, kesemua mereka melalui Zaid Hamidi sebagai presiden. Pertama sekali, takut nak regang pemilihan UMNO, menangguhkan pemilihan UMNO untuk kekal sebagai peneraju parti UMNO. Rakyat tak kisah, itu masalah parti awak. Tapi kesannya adalah dengan kuasa yang dia ada sebagai presiden, dia menekan Ismail Sabri, paksa untuk adakan pembubaran parlimen 10 hari bulan Oktober, yang kemudiannya membawa kita kepada PRU. Kenapa dia buat perkara itu? Adakah untuk kesejahteraan rakyat? Adakah untuk kembalikan mandat kepada rakyat? Adakah untuk baik pulih ekonomi dan sosial rakyat? Tidak. Satu-satu sebab dia buat perkara itu adalah untuk cuba sedaya upaya dia untuk mendapat peluang terakhir selamatkan diri dia. Kerana apa? Sebab walaupun dia sudah dibebaskan dalam kes Ultra Kirana dengan tepat oleh mahkamah, sebab tidak ada bukti penerimaan rasuah tersebut, tapi satu lagi kes, 47 pertuduhan melibatkan Yayasan Akal Budi, dia telah dipanggil oleh mahkamah memasuki pembelaan. Dalam bahasa mudahnya bermaksud, mahkamah mengatakan daripada segala bukti yang ditampilkan oleh pendakwa raya, semua keterangan yang diberikan oleh saksi, mahkamah berpuas hati setiap elemen ke-47 pertuduhan ada asas. Dan jika Zaid Hamidi tidak dapat santai walau dengan satu keraguan munasabah, maka dia boleh disabit kesalahan. Itu maksudnya. Jadi beban sedikit sebanyak sekarang ni terletak kepada Zaid Hamidi untuk menampilkan keraguan. So dia sedang memberi keterangan dalam pembelaan, walhal dia sudah selesai memberi keterangan dalam kes Yayasan Akal Budi. 20 hari dia memberi keterangan. Sekarang saksi-saksi lain sedang memberi keterangan sebelum kes ditangguhkan. Sekiranya kes itu diteruskan, sekiranya tidak ada paksaan untuk pembubaran parlimen, keputusan kes Yayasan Akal Budi dijadualkan diberikan pada hujung tahun ini. Dan kalau misal kata dia didapati tidak bersalah, baik, bebas. Tapi kalau dia dapati bersalah, maka dia tidak boleh bertanding dalam pilihan raya kalau parlimen dibubarkan tahun hadapan. Nampak tak betapa jahat niatnya untuk menentukan sebelum keputusan Yayasan Akal Budi, dia boleh tukar kerajaan. Walaupun tak semestinya dia yakin bahawa UMNO boleh menang, dia tak yakin. Tapi tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain, Saudara Fazli. Para penonton, tak ada jalan lain. Dan atas akibat itu, dan di atas kelemahan Ismail Sabri, parlimen dibubarkan. Dan kini pihak yang kalah di PRU 14
yang dapat menentukan bila nak adakan PRU. Di musim tengkujuh. Sampai internet tak dapat, kita buat live. So, perkara ini rakyat sedar, Saudara Fazli. Rakyat sudah lesu. Rakyat nak satu keikhlasan dan kejujuran. Rakyat nak tengok calon-calon yang berwibawa. Dan pada kali ini, tidak ada alasan untuk rakyat tidak memilih calon-calon yang berwibawa. Sebab apa? Sebab ada tawaran yang lain selain daripada parti yang mereka kenal dengan rompakan, penyangakan, pencurian dan sebagainya, iaitu UMNO. Mereka kenal dengan pengkhianatan Bersatu dan Perikatan Nasional yang melibatkan juga parti PAS yang menunggang agama. Dan mereka kenal juga dengan Pakatan Harapan yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan disebabkan gila kuasa, nakkan jawatan. Dan yang lebih penting sekarang ini, malangnya, dalam pandangan jujur saya, daripada rentetan peristiwa sejak daripada 5-6 bulan yang lalu sekurang-kurangnya, kalaulah satu undi diberi kepada Pakatan Harapan, dia adalah seolah-olah memberi satu undi kepada Zaid Hamidi dan UMNO. Kerana apa? Sebab pada sejak tempoh 5 hingga 6 bulan sudah dizahirkan besar kemungkinan ada satu pakatan sulit di antara Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim. Rakyat mungkin kena semak 30 tahun dulu, hampir 30 tahun dulu, apa kaitan Zaid Hamidi dengan Anwar Ibrahim semasa Perhimpunan Agung UMNO apabila diumumkan no Anwar, no DAP, kemudian tertular rakaman telefon antara yang dipercayai Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi, yang sehingga sekarang tidak ada mana-mana para pemimpin antara dua mereka menafikan itu adalah mereka. Tidak ada penafian. Walhal Zaid Hamidi secara tak langsung menyetujui itu suara dengan kenyataan-kenyataan memarahi pendedahan rakaman tersebut. Apakah kandungan rakaman tersebut? Cuba lihat balik. Tak perlu saya cakap, tak perlu Saudara Fazli ulas. Jelas terdapat suatu kemungkinan besar ada pakatan. Apa pakatannya? Dengan mengadakan PRU seperti ini, kalau UMNO menang cukup kerusi 25, 30, 32 kursi, dan Pakatan Harapan menang cukup kursi di Sembilan, 70, 80 kursi, maka mereka membentuk kerajaan. Maka apabila mereka membentuk kerajaan, kita pernah sentuh bagaimana kerajaan baru boleh mempergunakan peruntukan perlembagaan untuk menukar peguam negara. Perkara 145. Kerajaan yang berkuasa untuk menasihati agung memberhentikan peguam negara. Najib Razak melakukannya pada 28 Julai 2016. Gani Patair. Menggantikannya dengan Apandi Ali. Apa tujuannya? Untuk menyeleweng fakta 1MDB. Sampai dia jatuh, barulah pihak penguatkuasa baru, peguam negara baru, pihak siasatan dapat mulakan siasatan lanjutan 1MDB yang mengakibatkan keputusan SRT yang kita semua, bukan kita, satu dunia sudah tahu sekarang. Begitu juga apabila Apandi Ali melakukan penyelewengan fakta, maka kita perlu menasihati agung untuk memberhentikan Apandi Ali, menggantikan satu peguam negara baru yang berlaku pada 4 Jun 2018, Tommy Thomas. Dan bila Tommy Thomas melarikan diri pada 26 Februari secara bacul, kerana dia sepatutnya tunggu dan menasihati agung proses penukaran Perdana Menteri pada pasca Sheraton Move, tidak, dia terlalu. Kemudian digantikan oleh kerajaan baru melalui Idrus. So, kerajaan boleh menasihati agung, tukar peguam negara, lantik peguam negara baru. Peguam negara sepatutnya amanah, sepatutnya jujur, sepatutnya ikhlas, melakukan kerja tanpa memihak pada politik. Tetapi dengan sistem kotor politik yang kita ada, tak terkejut kalau dipilih seorang peguam negara yang memihak kepada Pakatan Baru, Pakatan Harapan dan UMNO kelak. Dan apa tujuannya? Menggugurkan pertuduhan terhadap Zaid Hamidi. Bila perkara itu berlaku, boleh kita tuding jari kepada UMNO? Tak. Zaid Hamidi akan kata,
Perdana Menteri bukan saya, Anwar Ibrahim. Mm-mm. Bukan saya tukar luar negara, Anwar Ibrahim. Mm-mm. Kenapa kata saya campur tangan? Rakyat kena sedar perkara ini. Satu undi kepada Pakatan Harapan, besar kemungkinan adalah satu undi kepada UMNO Zaidan. So di situ rakyat sedar ketiga-tiga parti yang kononnya utama, raksasa, tapi pada hakikatnya bertopengkan syaitan, tidak boleh dipercayai, tidak boleh diharapkan. Kalau rakyat nak perubahan, rakyat kena laburkan keyakinan, laburkan minat, laburkan kesungguhan kepada calon-calon lain. Dan sini ada tawaran. Sebelum tu Haji, Ya. sebelum saya terlupa, bila Haji Dan sebut sebelum saya nak marah, silakan. sebab tu saya tengok cara tu dan tangan makin naik tu saya tahu. Belum tampak lagi. Belum lagi. Tampak tu tak apa lagi lah. Sebelum ayat-ayat padu lebih keluar, saya nak celah tadi. Bila Haji kata bertopengkan syaitan, Ya. memang saya daripada dulu saya tetap memegang hakikat ketiga-tiga ini syaitan ada, ifrit ada, jin jin mata toceng pun ada, semua ada. Tetapi Haji, bila kita turun ke peringkat bawahan, Ya. okey, terutama di luar daripada ibu kota, okey, di peringkat Kelang Valley, Lembah Kelang, itu mungkin penerimaan orang ni penyangak, orang ni penyamun, ini pencuri, pengkhianat, tunggang agama, mereka faham. Ya. Sebab itu penyangak-penyangak ni sukar untuk menang di kawasan bandar-bandar besar. Betul. Namun bila kita pergi jauh keluar daripada bandar, pemikiran saya lihat agak berbeza. Yang pertama sekali, contoh bila kita sebut tentang pencuri, penyangak. Ketika berkempen saya baru-baru ini, saya menerima WhatsApp Ya. menegur saya. Ambil hati rakyat, jangan sebut pencuri, jangan sebut penyangak. Baik. Sampai tahap begitu. Bagi mereka, penyamun-penyangak itu berlaku di pusat. Di peringkat parlimen ini semua, oi, mereka ni tak penyangak, mereka ni bersih calon-calon ni. Tapi mereka terlupa, nak jadi calon di sini pun mestilah hangguk-hangguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, jilat punggok presiden. Sebab presiden yang nak sign watika. Begitu juga yang berlaku di dalam Pakatan Harapan. Kenapa? Mengapa pemikiran, terutamanya orang Melayu, saya minta maaf, inilah kebanyakan yang berlaku pada pemikiran orang Melayu. Kenapa mereka menganggap benda itu remeh, benda itu mudah, dan mereka tidak mampu untuk memikir jauh lebih dalam masa depan anak cucu mereka nanti. Silakan. Bagi saya, Saudara Fazli, minta maaf, saya tidak begitu setuju Okey. bahawa orang Melayu ataupun segolongan besar masyarakat luar bandar tidak dapat bezakan antara yang baik dan buruk. Pada hakikatnya, seperti yang kita lihat dan seperti yang kita telah bincang, tidak ada kemeriahan kempen pilihan raya. Tidak ada santunan timbal balik daripada masyarakat kepada calon-calon. Kita lihat merata tempat ceramah-ceramah kelompok dikunjungi dengan jumlah yang kecil. Yang kecil. Kerana apa? Sebab rakyat di luar bandar pun sudah lesu dengan politik. Kita cuma dapat satu dua mesej, kita dapat satu dua teguran. Tapi adakah itu melambangkan atau mewakili segolongan besar rakyat di luar bandar? Tidak. Saya yakin rakyat kita matang. Saya yakin rakyat di luar bandar pun tahu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk menjawab soalan Saudara Fazli, pada hakikatnya khilaf di sini bukan untuk membezakan para pemimpin tempatan dengan para pemimpin pusat. Apa yang rakyat faham dan patut tahu adalah bahawa para pemimpin tempatan telah gagal menjalankan tugas mereka untuk memelihara parti-parti mereka. Mereka tidak bangkitkan bantahan pada masa perlu di dalam parti atau dalam sistem urus tadbir di pusat maupun di negeri. Mereka tidak buka mulut tegur Najib pada masa itu. Tidak buka mulut tegur Zahid. Masakan dilakukan mesyuarat tergempar untuk tangguhkan pemilihan. Semua 2,000 lebih perwakilan UMNO setuju untuk tangguh. Itu adalah sistem para pemimpin tempatan yang tidak berani mewakili akar umum. Akar Ubi sedar perkara ini.
Saya difahamkan di pelbagai tempat di UMNO, apabila Zahid Hamidi memilih calon-calon yang memihak kepada dia dengan apa gaya dan cara yang menunjukkan dia sedia mengorbankan kerusi UMNO kepada Pakatan Harapan, ramai yang telah pun menutup bilik-bilik gerakan, ramai yang telah menurunkan bendera, ramai yang telah mula boikot. Bukan satu tempat, dua tempat, pelbagai tempat. Termasuklah saya dengar di Bagan Datuk, tempat saya ini. Ya. Jadi saya tidak boleh terima bahawa rakyat tak nampak walaupun di luar sana. Yang ketiganya, kekilapan rakyat kalau ada adalah satu persoalan yang tidak munasabah. Mereka mengatakan kenapa ada perpecahan antara terutamanya masyarakat Melayu. Kenapa ada pelbagai parti masyarakat Melayu? Kenapa tidak boleh digabung? Jawapannya mudah. Bagaimanakah yang baik nak bergabung dengan yang jahat? Menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang baik untuk membuang yang jahat. Barulah gabungan itu menjadi bersih. Betul. So kalaulah parti UMNO, pemimpinnya kotor dan ahli-ahli serta orang bawahnya tak berani nak betulkan, dengan cara lain bersubahat dalam perkara itu, maka mereka perlu dibuang. Mereka menyumbangkan kepada kehampaan negara. Begitu juga dengan pengkhianatan. Apabila Muhyiddin, Azmin, Hamzah dan yang lain berkhianat, dan para pemimpin lain dalam bersatu dan segolongan daripada PKR pada masa itu menyokong mereka lari daripada prinsip perjuangan, mereka ni tidak boleh dipercayai, tidak mempunyai tunjang yang kukuh untuk berjuang. Mereka perlu dibuang sebab khianat bukan adat Melayu, khianat bukan mematuhi hukum syarak, mencuri bukan adat Melayu, mencuri bukan hukum syarak. Ya. Jadi perkara ini begitu juga dengan PAS. Setiap kali perkara berlaku, maka macam-macam hadis palsu yang keluar. Saya minta maaf. Saya bukan agamawan, saya bukan nak tegur. Tapi kita baca secara munasabah, tak masuk akal orang agamawan nak cakap seperti itu. Semata-mata kerana niat politik. Itu memalukan kita sebagai orang Islam. Hukum syarak tak membenarkan kita menunggang agama. Menunggang agama bukan sifat Melayu. So kalau itu bukan sifat Melayu, bagaimanakah anda boleh mengatakan Melayu berpecah belah? Melayu tak berpecah belah. Yang berpecah belah adalah pengotor-pengotor dalam masyarakat Melayu yang perlu disisihkan. Apa yang ditawarkan sekarang oleh GTA melalui Parti Pejuang, Berjasa, Putera, Iman dan Gagasan Bangsa, individu-individu, NGO dan sebagainya, adalah satu pilihan baru kepada rakyat. Pilihan yang membawa kebaikan, pilihan yang membawa kejujuran, keikhlasan politik. Ya, tak ada pengalaman. Lebih baik tiada pengalaman daripada ada pengalaman jahat, pengalaman setan, pengalaman mencuri, pengalaman mengkhianat. Apa guna pengalaman tu? Akan diulangi. Ini rakyat kena sedar. So kalau kita dapat buang yang kotor, pilih yang betul dan yang baru, walaupun baru, belum mendaftar pun GTA, ya, walaupun tiada pengalaman, disitulah pelaburan kita ke masa depan negara. Disitulah keyakinan kita bahawa perkara baru ini tak ada akan keluar daripada kejahanaman. Itu pilihannya ada. Kalau di PRN Johor, PRN Melaka, tidak ada pilihan ini. Kita tak boleh salahkan rakyat kalau mereka tidak ada pilihan bila pergi ke peti undi. Sebab barisan, pakatan, perikatan. Pilihlah yang mana yang kurang buruk. Yang kurang buruk, betul. Itu pun dalam pandangan peribadi pengundi tersebut, dengan maklumat khusus yang dia ada, bukan lengkap. Tapi sekarang ada pilihan. So apa masalahnya? Ya, parti GTA yang menggunakan logo pejuang seperti di t-shirt saudara Fazli tidak mempunyai dana sebab mereka tidak merompak. Tidak mempunyai ahli. Betul. Sebab baru, belum daftar pun lagi. Tidak mempunyai tenaga kerja. Tidak nampak bendera di luar yang begitu banyak seperti Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Tapi yang penting adalah tepuk dada, tanya selera. Itu yang bagi saya yakin. Saya benar-benar yakin persoalan ini dan perkara ini ada dalam minda hampir majoriti rakyat masyarakat Melayu di luar bandar sekalipun. Sebab itu saya tak setuju.
seperti biasa, saya bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh Tuan Haji Hanif Katri. Dan seperti biasa juga, bab simbah minyak ni biasalah. Saya memang legend dalam simbah minyak. Namun kali ini, sebelum ini saya bersiaran sebagai moderator bersama dengan pemimpin-pemimpin politik. Ada YB Adun, ada YB Parlimen. Tuan Haji Hanif Katri ni tak payah habaqlah tiap-tiap minggu. Dan yang paling besar pernah berada di sebelah saya moderator dalam Hard Talk bersama Tun Dr. Mahathir. Cakap keras. Dan soalan saya tanya pun lembut tapi keras kepada Tun Dr. Mahathir. Tapi hari ini lain macam sungguh. Kepala otak ni macam-macam duk fikir. Selalunya bila saya jadi moderator, Tun ada di sebelah saya ke, Tuan Haji ada di sebelah saya ke, kepala otak saya ni pada soalan saja. Tapi hari ni yang jadi lain macam. Kepala otak saya duk fikir, besok aku kempen ni nak pergi mana lah. Pagi nak pergi ke mana, petang aku nak cakap apa, malam aku nak cakap apa. 2 hari lepas saya sampai pukul 12.45 malam, Tuan Haji. Bawa oleh jawatan kuasa saya, sehinggalah ke dalam hutan. Saya sendiri pun tak pernah bijak. Ke hutan tu jumpa apa monyet? Tak. Ingatkan kokok ada rimau ke apa semua. Baik. Jumpa warga-warga orang balik pulau yang berada di dalam sana. Dan tukang bawa tu pun sampai sesat jalan. Tapi tak apalah, dia pun tak ada di sini ikut, kan? Inilah keindahan. Bila saya tengok keindahan bila waktu berkempen, kita dapat tengok Melayu yang kaya. Kita dapat jumpa Melayu yang miskin. Kita dapat jumpa Melayu yang sederhana. Begitu jugalah kita dapat tengok Cina yang kaya, Cina yang miskin. Pendek katanya, di Malaysia ini bukanlah kita selalunya orang salah bercakap. Kalau Cina, dia mesti kaya. Tidak. Di Parlimen P053, pelbagai bangsa, kehidupan mereka sama. Ada yang senang, ada yang susah. Namun, setiap perkara yang dilakukan oleh pemerintah kadang-kala tidak sampai kepada denyut nadi. Apa yang Melayu itu perlukan, apa yang Cina perlukan, India perlukan, Iban, Kadazan, Duzon, Madagaskar, Trinidad, Tobago, semua ada. Jadi di Malaysia ini, inilah tanggungjawab pemerintah. Inilah tanggungjawab seorang pemimpin. Bukannya syok, geli, geleman, nak bercakap tak berani, apatah lagi nak membawa suara ke Parlimen. Ini saya nak tanya Tuan Haji. Baik. Dah jadi ahli Parlimen. Bila saya tengok yang lepas-lepas, waktu mereka berkempen, Haji, bukan main lagi. Masalah itu tak apa, saya akan selesaikan. Masalah ini tak apa, saya selesaikan. Tapi bila tiba masa rakyat sudah memilih mereka, Haji, apa yang mereka cakap 10, 9,5 tak betul. Setengah tu pun cukup hun dia. Yang betul. Kenapa jadi macam tu? Baik. Di mana janji? Saya tak nak kata mereka berjanji. Mereka begitu mudah pergi ke satu kampung, janji macam ni, cakap macam ni. Pergi ke satu sudut, cakap macam tu, cakap macam ni. Tapi bila rakyat dah bagi peluang, mereka gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Kenapa jadi macam tu, Tuan Haji? Sebelum saya menjawab soalan ini soalan terakhir awak. Soalan terakhir saya. Ya. Sebab hari ni saya rasa saya perasan lain sikit. Oh, lain sikit ke? Sebab saya nampak ada seorang calon P53. Takkan dia nak moderate saya. Saya pun nak rasa pengalaman moderate calon tersebut. So ini soalan terakhir, saya akan jawab. Kemudian awak tunggu soalan saya. Oh, ada juga soalan tu saya. Saya moderate. Oh, jadi maksudnya hari ni berapa bulan ni? 9 hari bulan. 9 November 2022. Setelah bertahun-tahun kami bersiaran. Okey. Ada soalan untuk saya. Saya akan cuba menjawab. Haji jawab dulu soalan itu. Baik, balik kepada soalan Saudara Fazli. Betul, saya lihat dia ni. Saya sempat bersama dengan Saudara Fazli sejak semalam. Dan kita tengok perkara-perkara ini wujud di kalangan beberapa pihak. Tapi ada dua sebab. Dua sebab utama yang menjadikan ramai calon-calon, terutamanya sejak 20 tahun yang lalu, yang akan turun 5 tahun sekali,
cuba menyantuni masyarakat, memberikan pelbagai janji. Kerana apa? Pertama sekali, kegilaan untuk merebut kuasa. Nak jadi YB. Yang sampai sekarang bagi saya disalahgunakan. Dikatakan yang berhormat. Tidak. Saya harap jika saudara Fazli berjaya P053, dia akan mengharamkan penggunaan yang berhormat. YB sebagai yang berkhidmat. Itu yang pertama. Setuju. Yang kedua, disebabkan mereka tamak dengan kuasa. Mereka cuma nak dapat keindahan, kononnya keindahan menjadi YB, maka macam-macam janji keluar. Dengan tanpa ilmu, tanpa diberi panduan oleh parti mereka. Apakah tanggungjawab seorang ahli parlimen? Berbeza daripada ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab bidang kuasa ahli Dewan Undangan Negeri lain, bidang kuasa parlimen lain. Kalau kita cakap pasal traffic light, jalan betul tak betul, nak buat sistem pelesenan peniaga, itu urusan negeri, kena bawa melalui Dewan Undangan Negeri. Tapi dia tak tahu, saya akan selesaikan. Padahal dia bertanding parlimen. Macam mana dia selesaikan isu Dewan Undangan Negeri? Yang parlimen pula masalah-masalah tentang ekonomi nelayan, ekonomi petani, masalah-masalah tentang Felda, segala perkara lain, pelajaran, itu urusan parlimen. Ya, tapi bila disentuh, dia bukan tahu mana parlimen, mana DUN. Dia bertanding DUN, dia janji nak selesaikan masalah-masalah di parlimen. Mana boleh. Inilah level inti yang tiada dalam calon-calon kebanyakan. Saya boleh katakan di sini, kalau ada yang terasa, padan muka. Sebab mereka layak terasa. Itu sifat mereka. Nak jadi calon, nak jadi YB tanpa tahu perkara asas. Apa tu adun, apa tu parlimen. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kerana sejak 20 tahun yang lalu, ramai daripada kita, masyarakat kita menganggap bahawa masuk politik ni bukannya berkhidmat, adalah kerjaya, tempat cari duit. Saya pernah sentuh perkara ini. Sekarang ini, sejak 10-15 tahun lalu, bila diberi borang kepada ahli politik, apakah kerjaya anda? Dia boleh tulis ahli politik. Ahli politik. Tak masuk akal. Politik bukan kerja. Politik bukan kerja, bukan kerjaya. Politik adalah berkhidmat. Politik sebenarnya bermaksud servis, khidmat. Perkara yang indah, perkara yang betul untuk rakyat. Tapi dia menjadi kotor di sini bukan kerana politik itu kotor, sebab para pemimpin yang kotor yang memasuki politik. Ini yang rakyat kena ubah. Kalau seorang itu dah berjaya dalam kerjaya dia, tak kira sama ada sebagai pemandu lori, sebagai nelayan, sebagai ustaz, atau sebagai seorang peguam, seorang doktor, seorang juruhebah, apa sekalipun, dan dia rasa sudah tiba masanya untuk dia berkhidmat kepada rakyat. Itulah dia katakan khidmat. Kerjaya dia adalah sebelum itu, pemandu lori, cikgu, petani. Yang tu berkhidmat. Jangan isi borang ahli politik bodoh. Memang bodoh. Dan kalau masyarakat setuju dengan perkara itu, masyarakat pun terjerumus dalam kejatuhan negara ke lembah yang hina, yang lebih hina. So itu dua sebab. Kenapa kita ada calon-calon yang akan janji macam-macam? Sebab mereka tak tahu apa-apa. Dua, mereka nak jadikan kerjaya. Jadi YB masuk dalam apa-apa perkara yang bidang kuasa, bagi projek, bagi tender, itu cara nak buat duit haram. Tapi bagi dia orang haram atau halal dah tak jadi beza. Sebab apa? Para penyokong mereka yang menjadi bala tentera mereka semasa kempen tersebut mengharapkan imbuhan juga. Itu pun satu penyakit yang ada dalam sistem politik negara kita, di mana masyarakat bukan para pemimpin saja, ahli-ahli parti yang masuk parti bukan masuk untuk berkhidmat, masuk untuk imbuhan. Apa kami dapat? YB, apa kami dapat? Kami yang sokong, kami yang pacak bendera, kami yang ikut ke hulu ke hilir. Takkanlah tak lantik sebagai ahli jawatan kuasa Majlis Perbandaran itu. Mana keikhlasan? Tapi perkara ini akan terjadi apabila kepalanya dah busuk, ekornya menjadi lagi busuk. Dan ini penyakit yang kita ada di Malaysia. Ini perlu diubah oleh rakyat, balik kepada rakyat. 10 hari lagi, tak sampai 10 hari lagi, kita akan ke peti undi. Tolonglah, kalau kita nak perubahan kepada negara, kita kena berubah.
Tuding satu jari kepada orang lain, 3 jari kepada kita, 1 ibu jari naik atas. So fikir betul-betul. Jangan kita cari alasan untuk menidakkan perkara. Itu jawapan terakhir saya pada hari ini. Okey, jawapan terakhir ya. Jadi saya boleh mengutuk sekarang ni? Belum lagi. Sekarang kita beralih tugas. Beralih tugas pula. Buat pertama kali, hangpa ingat senang ke? Bertuahnya saya peguam kanan nak jadi moderator pada hari ini. Buat pertama kali dalam sejarah. Ini bukan peguam Najib Razak nah, ini peguam Tun Dr. Mahathir nak jadi moderator. Baik, soalan pertama. Saya sahut cabaran ini. Soalan pertama saya, Saudara Fazli. Pertama saya ucapkan selamat maju jaya sebagai calon P53 Balik Pulau. Tapi pada masa yang sama, rakyat perlu tahu apakah dia yang menyebabkan Saudara Fazli menceburi diri sebagai calon, menerima tawaran Tun Dr. Mahathir menjadi calon di sini. Apakah yang mendorong minda Saudara Fazli? Apa yang menyebabkan Saudara Fazli berkata tiba masanya saya nak buat? Kenapa? Cuba jawab. Sila jawab. Saya jawab kali boleh jawab. Awak nak jawab. Okey Tuan Haji, terima kasih. Pasal ini soalan pertama sahabat saya sebagai seorang moderator. Saya baik tak soalan itu? Oh cukup baik. Soalan pertama selalu padu. Sebelum Sebelum ini saya terlibat dengan beberapa pilihan raya PRU 14. Kemudian selepas PRU 14 kita dah membentuk kerajaan, saya terlibat secara langsung di dalam PRK Semenyih. PRU 14 saya terlibat di negeri Pulau Pinang sendiri. Okey, dengan beberapa calon-calon daripada Parti Bersatu. Jadi saya berada di Tasik Belugongnya, saya berada di Balik Pulau. Jadi apa yang saya lihat di waktu kempen PRU 14 itu, hati tersentuh. Saya ditugaskan berada di Parlimen Melayu. Tapi bila jawapan saya ini, saya takut saya kata resis pula. 2 hari ini terima kasihlah kepada media-media kata saya salah satu calon yang perkauman. Tidak, tapi itu yang mendorong saya. Bila kita pergi ke setiap pelusuk parlimen, saya kena jaga di Pulau Pinang PRU 14, terutama sekali khususnya Tasik Belugong. Dan saya datang juga ke sini untuk membantu memantau rakan-rakan, melihat anak Melayu yang berada di kawasan sawah, melihat anak bangsa saya sendiri berada di kilang, melihat anak bangsa saya sendiri menjadi penjajah-penjajah kecil. Begitu juga di sebelah pulau ini. Saya masuk ke kampung-kampung di Teluk Bahang terutamanya, melihat para nelayan, majoritinya anak bangsa saya, miskin, dengan keadaan rumah yang uzur, dan persekitaran perumahan mereka pun agak menyedih, menyedihkan saya. Di situlah titik tolak. Kalau saya diberi peluang, mungkin kalau waktu itu saya ingin mencuba, kalau diberi tawaran, saya akan mengubah. Memang saya tahu 2 tangan tidak mampu mengubah, namun hasrat dan niat saya itu ingin mengubah nasib anak bangsa saya itu sendiri. Daripada yang miskin, dengan izin Allah, kalau kita dapat mampu merancang, bagi saya jatuh bangunnya sesuatu bangsa itu daripada perancangan. Kita boleh bercakap apa saja. Saya nak buat jambatan Pi Pluto. Hanya orang gila saja akan kata Pi Pluto orang gila ke apa. Tapi itulah ada juga orang gila. Ada. Tapi itulah lidah tak bertulang. Kita boleh bercakap. Dan apa yang saya lihat sekarang ini pula Haji, daripada dorongan itu tadi, saya membawa pula keadaan sekarang ini. Kalau 4 tahun dulu ketika PRU 14 saya masuk ke Teluk Bahang, ke Tasik Belugong, itu yang saya nampak. Dan kini selepas hampir 4 tahun lebih, keadaan itu tetap sama. Kalau tidak lebih buruk, tetap sama. Kenapa jadi macam tu? Di situlah saya bermain di minda saya. Saya tak nak salahkan orang itu, orang ini, bangsa itu, bangsa ini. Tidak. Bagi saya calon itu perlu mempunyai persediaan. Kalau anda rasa anda ingin membantu anak bangsa dan juga bangsa-bangsa lain, anda perlu menyusun strategi anda,
perancangan anda, sama ada ia diangkat ke parlimen, diluluskan ataupun tidak, itu perkara berbeza. Namun perlu perancangan itu dibawa, menggegarkan parlimen itu, supaya hak masyarakat, hak Melayu, hak Cina, hak orang India dan lain bangsa itu terbela. Sama ada ia berdaya ataupun tidak, ya selebihnya kita serah pada Allah. Selebihnya kita serahkan kepada kepujuk pimpinan yang berada di dalam parlimen itu sendiri. Yang terakhir sekali, suka ataupun tidak, saya melihat ini negeri saya. Bukan saya sultan lah, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Sultan mungkin saya calon. Ada jawatan ya? Nak petition ke bawah durian di Pertuan Agong. IC saya 07. Saya dilahirkan, dibesarkan, ya mungkin bukan di balik pulau, tapi sebelah parlimen tu, ayah hitam. Sebab tu kulit pun tak berapa nak cerah. Ayah hitam. Saya dilahirkan dalam keadaan keluarga sama seperti rakyat majoriti rakyat Malaysia yang lain. Bapa seorang polis berpangkat rendah, adik-beradik ramai. Maksudnya bukannya orang senang. Pergi sekolah jalan kaki, balik jalan kaki. Nak pergi sembahyang Jumaat pun jalan kaki, balik jalan kaki. Pendek cerita, apa yang ada pada seluruh majoriti orang Melayu ke orang Cina ke, susah senang saya dah lalui. Jadi bila saya tengok masyarakat, bila saya datang 4-5 hari kempen masih lagi macam tu, ia begitu tersentuh hati saya. Kalau boleh aku tak mau hampa susah macam aku dulu. Aku jalan kaki pergi sekolah. Bukan sikit-sikit, 4 km. Patah balik tengah hari, lip-lip, pergi kerja part time sana, pergi kerja part time sini. Dan perkara itu masih berlaku sehingga ke hari ini. Malahan lebih teruk. Dulu tu cerita berapa? 30 tahun dulu. Adakah tahun 2022 masih lagi ada perkara-perkara begini berlaku? Itu antara penyebab saya tidak menolak apabila dicadangkan nama saya oleh Tun Dr. Mahathir dan memberi watikah itu. Saya tak kata no, dan saya terus menyahut cabaran itu. Bukan untuk saya, tetapi saya yakin dengan pengalaman hidup saya yang sekarang ini ramai yang menghadapi perkara yang sama di parlimen balik pulau ini. Saya yakin suara mereka, hak mereka, apa yang mereka perlukan, saya yakin saya akan menggegarkan Parlimen Malaysia jikalau dipilih satu hari nanti. InsyaAllah. Sebelum saya tanya soalan kedua, saya cuma tersentuh dengan komen saudara Fazli tadi berkaitan pengataan beberapa pihak, kononnya saya terkejut, kononnya saudara Fazli ni resis. Saya rasa fahaman konsep resis ni diperbuat-buat, disalahguna, disalah nyata oleh segolongan besar masyarakat Malaysia. Contoh saya nak bagi tahu di sini. Kalau satu kawasan parlimen tu terdapat majoriti penduduknya bukan Melayu, tapi golongan masyarakat Cina, contohnya, maka adakah meletakkan calon Cina di situ resis? Tidak kan? Kenapakah itu boleh diterima oleh masyarakat? Bukan saja oleh masyarakat Cina atau masyarakat lain, tapi diterima juga oleh orang Melayu, masyarakat Melayu. Sebagai ialah munasabah lah, masyarakat dia ramai, takkan letak calon India atau calon Melayu. Kalau itu bukan resis, maka apa masalahnya kalau orang Malaysia berketurunan apa sekalipun cuba nak membantu keturunan dia, bukan mengabaikan keturunan lain rakyat Malaysia? Kenapa itu menjadi resis? Di sini rasism disalahgunakan. Kalau tidak, saya cabar parti MCA, parti DAP, MIC dan lainnya untuk meletakkan di, mungkin terlewat untuk PRU 15, untuk PRK akan datang atau beberapa negeri yang akan datang PRN, letakkan semua calon Melayu di kawasan majoriti anda. Baru anda buktikan anda bukan resis. Simple. Itu untuk kawasan. Soalan kedua saya, saudara Fazli, apabila kita cakap tentang menjadi calon, dan insya-Allah bila berjaya nanti kita mempunyai tanggungjawab
amanah yang diletakkan atas kita melalui mandat yang diberi oleh rakyat, tanggungjawab untuk membawa suara rakyat ke parlimen. Soalan saya cukup mudah, tapi tidak ada hadiah. Tak ada hadiah. Tak ada hadiah. Habis penat jawab mah, hari-hari duk cakap benda yang sama kan. Tak, pokoknya di sini yang kita nak tahu, yang saya nak tahu, dan saya percaya para penentu pun nak tahu, apakah dia isu utama yang saudara Fazli percaya dan yakin perlu dibawa ke parlimen untuk masyarakat balik pulau secara khususnya dan masyarakat Malaysia secara amnya jika ada. Apakah isu penting? Isu dia saya nampak ada dua isu besar yang menyelubungi, menghantui. Jawapan ni lah yang para wartawan kata saya resis. Tapi bila ada peguam kanan di sebelah, saya rasa tak apalah, peguam bela ada untuk saya terus menjawab soalan ini. Kejap lagi saya duduk kiri jadi peguam kiri. Peguam kiri Okey, bila saya balik pada soalan Tuan Haji tadi, ada dua perkara yang saya nampak. Bukan kata Melayu saja. Masyarakat Cina pun ada juga masalah dia. Tapi bila mereka ambil kenyataan saya untuk Melayu saja, jadi mereka labelkan resis. Tapi tentang masyarakat Cina, mereka tak mau ambil pula. Yang pertama sekali, saya ambil balik daripada 2000 PRU 14, 2018 yang saya datang berkempen waktu itu. Dan kini setelah saya jadi calon pun, bila saya pergi pun masalah yang sama. Apabila saya berkempen di Teluk Bahang, terutamanya di Teluk Bahang, apabila warga tua, warga emas mengatakan kepada saya, kami tak nak duit tuan, kami tak nak emas tuan, kami tak mau wakil-wakil rakyat datang menipu kami setiap 5 tahun. Ya, saya faham. Secara langsungnya mereka merujuk kepada ahli parlimen ketika PRU 13-12 oleh Barisan Nasional. Begitu juga dengan PRU 14 yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Bagi mereka, setiap yang datang ke kawasan mereka di Teluk Bahang itu semuanya penipu. Kerana apa yang mereka minta bukan duit, apa yang mereka minta bukan emas. Mereka tak minta apa, cuma mereka nak minta bumbung beratap. Betul Tuan Haji. Kalau Tuan Haji melihat sendiri keadaan di situ, memang daif. Satu rumah sampai duduk 7, 8 orang, 9 orang. Ada yang 12 orang dalam satu rumah. Apa benda ni? 5 tahun dulu pun sama. Apa yang mereka buat? Saya bukan nak tuding jari pada kerajaan yang dipimpin di Pulau Pinang ini, DAP. Saya kata resis juga. Bagi saya, suka ataupun tidak, tetap benda itu menjurus ke arah sama ada dia kerajaan negeri DAP ataupun kerajaan pusat. Apa yang mereka minta hanyalah rumah. Rumah yang mampu dimiliki. Rumah yang mampu dimiliki oleh orang-orang Melayu. Orang Melayu tak mampu beli rumah 400,000 aja. Orang Melayu tak mampu beli rumah, apatah lagi 1 juta. Cina sekalipun tak mampu beli rumah harga 1 juta. Tapi itulah projek-projek yang lahir di Teluk Bahang. Kononnya kawasan elit 5 bintang. Buat kondo mewah, orang Melayu gigit jari. Saya nak tanya soalan lanjutan jika saya mencelah sekarang ni. Kita tolak tepi isu rumah-rumah yang 400,000 ke atas, 200,000 ke atas. Seperti yang saudara Fazli mengatakan, ramai juga mereka ni adalah, saya percaya daripada golongan-golongan yang terlampau miskin. Petani. Kais pagi, makan pagi, pergi ke laut, tak tentu dapat hasil. Betul. Mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Kalau disiapkan rumah-rumah kos rendah sekalipun, RM40,000, RM35,000, mereka tidak mampu untuk memperolehi pembiayaan perbankan daripada bank, ya. Ada tak apa-apa cara yang saudara Fazli rasa tidak pernah dilakukan oleh kerajaan, mana-mana kerajaan setakat ini, sama ada kerajaan negeri, terutamanya kerajaan persekutuan, yang mungkin akan dibawa oleh saudara Fazli ke parlimen? Semestinya secara ringkas, secara ringkas ataupun tidak ringkas, idea itu datangnya 4 tahun dulu. Kemudian 2 tahun sebelum ini, apabila sahabat saya, nama sahabat saya tu dia bukan peguam. Nama sahabat saya tu Hanif Khatri juga. Bukan peguam. Bukan. Dia pengurusi Perda waktu itu.
Jadi saya banyak dapat bila dia pengurusi perda kawan saya tu. Baik. Okey, dia banyak idea cadangan yang cukup menarik, blueprint yang telah pun dihantar kepada Tun Dr. Mahathir. Jadi saya daripada situlah saya belajar. Saya tak kenal dia, teruskan. Ya betul-betul, saya tahu Tuan Haji tak kenal dia. Ini Hanif Katri bin Abdullah juga. Itu pun Hanif Katri nama sama tak ada jadi masalah Tuan Haji. Ini lebih kurang dan Shah Rukh Khan, itu macam Rajinikanth. Oh, pengurusi perda ni sahabat saya waktu itu. Sekarang dia bekas lah. Jadi bila saya tu berkongsi pandangan, pernah bertanya dia, apa yang agensi persekutuan perda ini, fungsi dia apa? Jadi waktu itu sahabat saya itu pun bercerita lah, perda itu ditubuhkan untuk ini, orang Melayu, orang itu. Jadi bila lah katalah contoh saya dapat idea, jikalaulah tanah itu milik ceti, saya ambil ceti lah, kena pernah berlaku di Bayan Lepas, menghalau, mengusir, memberi pampasan 10,000, 15,000, 25,000 pada orang Melayu suruh keluar. Tanah itu dia nak ambil, nak bangun. Bagi saya, kerajaan pusat persekutuan di atas dasar membantu yang lebih besar, iaitu rakyat yang efek. 20,000, 15,000 dia nak buat apa Tuan Haji? Dia nak pergi beli apa? Dia tak boleh nak beli, dia kena pergi sewa juga. Duit 15,000 tu kecil sangat. Jadi kenapa kerajaan pusat, bagi saya kerajaan pusat boleh masuk campur. Masuk campur dan panggillah agensi persekutuan, contohnya perda seperti yang pernah dipengurusikan oleh kawan saya tu. Untuk masuk, untuk buat cipta skim baru. Bagaimana orang Melayu itu tak perlu keluar. Apabila perda mengambil alih ataupun mana-mana agensi mengambil alih tanah-tanah tersebut, orang Melayu itu boleh duduk di situ. Masih boleh duduk di situ. Walaupun dulu duduk rumah kampung, sekarang duduk di apartmen. Tapi sekurang-kurangnya rumah itu milik mereka. Mereka takkan dibuat ditendang ke kiri, ditendang ke kanan seperti bola. Dan untuk lebih lanjut, saya rasa sahabat saya itu pernah bercerita pada saya, ada seorang peguam juga yang tahu selok belok. Jadi saya rasa Tuan Haji pun macam tahu selok belok skim apa yang boleh dibuat untuk membantu saya, membantu masyarakat balik pulau, terutamanya ada 3 don, Bayan Lepas, Pulau Betung dan Teluk Bahang untuk memiliki rumah. Saudara Fazli ni cukup rendah diri lah. Dia kata kononnya kawan dia bekas pengurusi perda. Sebenarnya benda ni dia pun faham. Oh ya ke? Fazli Muhammad tu lah dia faham. Fazli Muhammad ni saya tak tahu. Betul, Fazli Muhammad. Tapi Fazli Muhammad ni insya-Allah kalau berjaya nanti kita harapkan jadi pengurusi perda yang baru lah, sekurang-kurangnya. But ada konsep di mana sekarang ini bila rumah kos rendah disiapkan, macam kita bincang tempoh hari lah Saudara Fazli, mereka ini diminta untuk memohon pinjaman daripada bank. Tapi mereka ini macam kita kata tidak ada resit tanggal gaji pun. Tidak cukup untuk dapat pinjaman. Siapa nak bagi? Bank takkan bagi. Bank adalah pihak yang mencari untung, bukan untuk membantu kebajikan masyarakat. Caranya adalah perda itu sendiri boleh diberi lesen mengeluarkan pinjaman. Dana datangnya daripada persekutuan, lesen datangnya daripada bank negara. Dan pihak perda ni dia tahu dengan pegawai-pegawai hampir 300 orang, pada masa itu 284 orang. Dia orang kenal setiap penghuni luar bandar. Luar bandar di kawasan perda, siapa yang miskin, siapa duduk mana, corok mana, denai mana, mereka boleh cari. Dan dia akan sampaikan bantuan-bantuan ibu tunggal, kanak-kanak miskin dan sebagainya. Di sinilah mereka boleh mengutip bayaran bulanan RM100 ke RM150 ke. Dan mereka boleh pantau kalau keluarga tu ada seorang anak dia yang alhamdulillah berjaya pelajaran, dapat kerja yang baik, masuk golongan M40, gaji 6-7 ribu, maka boleh dikeluarkan keluarga itu daripada skim sewa beli ataupun pembelian dan ganti yang keluarga lain. So perda ataupun agensi persekutuan adalah cara untuk membiayai. Mereka juga membina rumah, mereka juga memberi pembiayaan pembelian rumah.
di mana kerajaan tidak mempunyai hak membuat keuntungan daripada kebajikan masyarakat. Kerajaan perlu membiayai keperluan masyarakat. Yang buat keuntungan adalah swasta. Kan? Jadi di sini saya yakin Saudara Fazli akan membawa perkara ini ke Parlimen, akan menekan perkara ini kepada Menteri Kewangan yang bukannya Tengku Zafrul pada ketika itu dan bukannya Lim Guan Eng sekalipun pada masa itu. Tapi insya-Allah setiap perkara yang jujur dan ikhlas ada jalannya. Cuma perkara ini saudara saya nak celah sikit ya. Ya, silakan. Saya moderator, awak boleh celah. Oh ya ke? Oh, betul juga dah tukang kerja kita dua hari ni. Lupa, saya ingat saya moderator lagi. Setiap masalah yang berbangkit, saya ingin nak pesan kepada rakan-rakan di luar sana, terutamanya orang Melayu di balik pulau, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Pembohong. Kalau Barisan Nasional yang memimpin menjadi ahli parlimen di sini, orang Melayu masih lagi miskin, bererti dia tak buat kerja. Dia takut untuk bercakap benar. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin PKR yang silih berganti dengan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Mereka tak ada telur. Terus terang saya cakap, kalau anda betul-betul buat kerja dan waktu anda betul, niat anda betul untuk membantu, tak nak tengok kesusahan-kesusahan, bukan seorang dua yang melibatkan ribuan, anda pasti boleh. Cuma satu masalah yang tak boleh buat. Lain masalah boleh settle, lain clear. Satu masalah lain tak clear, tak boleh ubat. Itu janji Allah Ta'ala, iaitu mati. Mati tak boleh selesai, sampai masa jalan. Tapi selain daripada itu, hal kebajikan, kesejahteraan rakyat, tak kiralah Melayu, Cina ataupun India, semuanya boleh selesai jikalau niat kita betul, perancangan kita betul, dan juga dibantu oleh rakan-rakan yang tahu selok belok dan juga idea-idea yang baik, yang bernas. Insya-Allah niat dan harapan untuk membawa Melayu keluar. Tidak perlu lagi merempat ke sana, sewa rumah di sana jauh. Bila mati balik tanam di Bayang lepas. Bila mati mai tanam di Teluk Bahar, duduk tempat lain. Pasal apa? Tanah tumpah darah. Itu jawapan saya, Tuan Haji. Terima kasih Saudara Fazli, sebab bagi saya amat penting, kalau ada sesiapa yang ingin nak berhasrat menjadi calon untuk pilihan raya, mereka perlu mempunyai wawasan. Mereka perlu mempunyai prinsip, wawasan, dan yang paling penting keikhlasan. Kalau tidak ada perkara ini, maka tolonglah tarik diri sebelum 19 hari bulan November. Jangan buang masa rakyat untuk membuang masa keluar mengundi. Saya nak selitkan sedikit sebagai penggulungan terakhir. Saya juga syorkan kepada rakyat dua perkara. Ya, kita dah lesu politik. Betul. Kita dah fed up sebenarnya perkataannya. Tapi ini juga negara kita. Ini masa depan negara kita. Anda tidak boleh duduk di bawah kepompong kelesuan dan kemudian merungut di kedai kopi, di surau-surau, di kantin sekolah. Tak guna. Anda berkewajipan melakukan tanggungjawab sekarang. Jangan pandang kegergasian parti. Pilih calon yang terbaik. Terutamanya dipilih P53 balik pulau. Tidak lain tidak bukan duduk sebelah kiri saya. Saya duduk sebelah kanan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, turunlah mengundi. Turunlah mengundi. Kalau anda tak turun mengundi, peluang 5 tahun sekali ini akan disalahgunakan oleh pihak yang salah. Dan kemudian anda akan tetap merana. Dan kemudian kita akan kesal, kenapalah kita turun. Walaupun satu undi, setiap satu ini memainkan peranan. Ada calon yang menang dengan 81 undi. Ada calon yang menang dengan 313 undi. Pelbagai keputusan akan keluar. Dan siapa yang tak keluar undi ini boleh menyebabkan calon yang salah menang dengan majoriti yang kecil. Akhir sekali, nak cakap pasal pembohongan, pendustaan kerajaan-kerajaan terdahulu. Apabila parlimen dibubarkan, dipaksa diadakan
pilihan raya pada 19 November, iaitu musim penghujung. Diharapkan tidak ada banjir. Tapi apabila orang bangkitkan isu banjir, setiap tahun untuk 65 tahun selepas merdeka, apa maksudnya? Maksudnya mana-mana kerajaan sebelum ni telah gagal untuk menyelesaikan masalah banjir. Takkan sampai sekarang tidak ada formula untuk mengetahui macam mana nak membendung kawasan tersebut, macam mana nak mengelakkan sekurang-kurangnya mengurangkan banjir. Kenapa kita bangkitkan isu banjir 2022, 65 years after independence? Kerajaan, Saudara Fazli, saya minta maaf, saya kena lanjutkan. Kerajaan tanggungjawab dia ada 4 sahaja, nothing else. Sistem pelajaran yang baik, sistem pengangkutan yang lengkap untuk orang beredar, berpusing pergi cari rezeki. Kesihatan. Sistem kesihatan, betul, perubatan. Sistem komunikasi, perkhidmatan, api, air, internet dan sebagainya. Ini 4 tugas kerajaan supaya rakyat boleh keluar dengan maruah untuk mencari rezeki yang halal. Kita tak perlu mengemis daripada kerajaan. Bagi broom, brand, itu bukan hasrat rakyat. Kita bukan pengemis di negara kita. Kita nak cari kerja yang halal. Kita nak maruah kita sendiri terbela. Awak make sure jalan lengkap. Awak make sure pelajaran bagus. Awak make sure hospital perubatan ada. Awak make sure perkhidmatan semua ada. Tak payah naik pokok. Tak payah di balik pulau putus internet. Itu kerja awak. Itu pun tak boleh buat. Cakap berdegar-degar. Sampai hantar angkasawan ke sana. Ke mana-mana tak tahu. Ini bagi saya satu perkara yang setiap calon, setiap wakil rakyat yang bakal dipilih patut sedar. Kalau wakil anda atau kerajaan anda yang awak wakili gagal membawa perkara ini sebagai punjak utama, maka tak perlulah masuk dalam sistem politik. Kerajaan tak bertanggungjawab, tak mempunyai hak untuk menceburi perniagaan. The business of the government is not to enter into business. Biar swasta lakukan perniagaan. Bila swasta buat kemajuan, keuntungan, 30% daripada keuntungan itu menjadi keuntungan kerajaan. Cukai. Bodoh kerajaan nak melabur duit, kemudian rugi, bail out, bayar gaji tinggi kepada penjawat-penjawat awam jadi CEO, tapi rugi. Kalau biar swasta buat, rugi dia tanggung, untung kita dapat 30%. Itu baru dinamakan kerajaan yang bijak yang kita perlu sekarang. Itu pandangan saya. Apa pandangan Saudara Fazli sebagai penutup kata? Sekarang ni nak passing baton balik ke? Passing baton kepada awak. Passing balik kepada moderator. Okey. Kita sampai ke penghujung rancangan. Passing baton dah? Okey, penghujung rancangan. Pandangan saya untuk menutup bual bicara kami santai pada malam ini di P053 Balik Pulau adalah satu saja. Tanya diri kita, adakah kita nak seorang penyangak 47 pertuduhan yang sebelah kakinya sudah ke dalam, tak tahulah dalam mana. Adakah anda, tanya diri anda, adakah anda nak seorang si gila hari-hari nak jadi Perdana Menteri sejak tahun 99 sampai ke hari ini? Tanya diri anda. Tanya diri anda. Ada pemimpin yang kata dia anak ulama. Saya pun tak tahu ulama atau ulak dalam semak. Tidak pernah berlaku dalam sejarah politik Malaysia apabila mengkhianati mandat rakyat. Sedangkan dalam Islam pun, saya pun bukanlah ahli agama, tetapi dalam Islam pun haram kalau kita mengkhianati sesama kita. Suka ataupun tidak. Satu lagi pengurusi. Ya, 97 tahun. Orang tua, mereka kata. Tapi orang tua ini bersih, cekap dan amanah. Bukan banduan. Tidak pernah dibawa diheret ke mahkamah. Anda hanya mampu mencipta persepsi itu, persepsi ini. Fitnah itu, fitnah ini. Tetapi lagi anda fitnah dia, lagi Allah angkat darjatnya. Seluruh dunia menghormatinya.
Kenapa kita nak sia-siakan? Maksud kenapa kita nak agungkan kerana parti, lambang itu, lambang ini, lambang itu. Lambang tidak ada roh. Yang membawa lambang itu adalah manusia. Kalau nakhoda itu gila, gilalah ekor dia. Kalau nakhoda itu penyangak, penyangaklah sampai ke ekor. Akhir kalam daripada saya, anda fikir dan renung-renungkanlah. Kuasa di tangan anda kali ini. Kuasa bukan di tangan Ismail Sabri. Kuasa bukan di tangan Zahid Amili penyangak. Kuasa bukan si gila nak jadi PM Anwar Ibrahim. Kuasa bukan di tangan si pengkhianat Muhyiddin Yassin ataupun Tun Dr. Mahathir, tetapi kuasa di tangan anda semua. Bukan hanya pengundi di balik pulau, namun di seluruh parlimen, 222 parlimen. Terima kasih Tuan Haji kerana menemani saya pada semalam hari ini dan besok. InsyaAllah besok kami berdua akan mengadakan satu ceramah kelompok di Pekan Balik Pulau. Bukan melalui live di sini, namun di pekan yang dikenali Azlan Tom Yang. Kami akan bersiaran, berceramah kelompok di situ pada tepat jam 9 malam. Soal jawab. Ya, berani berkata benar walaupun pahit. Bukan hanya kami berceramah, namun kami akan menjawab sebarang persoalan Q&A daripada anda semua yang hadir. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang jahil hanya semestinya datang daripada diri saya dan kita semua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.